Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardina Sofia binti Mahdi dari kelas Pendidikan Islam 1 akan melaksanakan tugas saya yang kedua iaitu persembahan. Tidak juga dilupakan kepada pensyarah kami iaitu Ustazah Safia binti Mat Rangga yang telah menjadi pensyarah untuk subjek pengantar akidah Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Allah yang disebut sebagai Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada umat Islam untuk melaksanakan segala tugasan-tugasan dalam kehidupan seharian. Kerana di dalam Al-Quran terdapatnya pelbagai dalil-dalil dan firman-firman Allah yang berkaitan tentang ibadah, akhlak, etika dan lain-lain. Jadi, saya akan masuk ke tajuk kita iaitu menganalisis dalil-dalil naqli Al-Quran dalam menerapkan akidah serta menilai sejarah pemikiran akidah. Metodologi yang pertama iaitu membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Apa itu taklid? Taklid merupakan orang yang mengikuti atau beramal dengan pendapat orang lain tanpa ada hujah dan pendapat daripada perkara tersebut. Seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini diturunkan untuk menjawab persoalan orang musyrik Mekah yang bertanya mengapa Nabi yang diturunkan adalah dari kalangan manusia dan bukan malaikat. Maka ayat ini telah menjawab bahawa sebelum Rasulullah telah ada ramai Nabi yang diturunkan dan mereka dalam kalangan manusia, dan dalam ayat ini menyuruh mereka bertanya kepada yang lebih mengetahui iaitu Ahlul Zikr. Siapa itu Ahlul Zikr? Ahlul Zikr merupakan ahli kitab di kalangan mereka. Maka tanyalah kepada mereka mengenai kenabian Nabi Muhammad dan Rasul sebelumnya. Kesimpulannya, dalil ini menyuruh manusia untuk bertanya dahulu tentang apa yang tidak diketahui kepada orang yang lebih alim sebelum bertaklid. Dalil yang kedua dalam surah Luqman ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wahidna 'alai aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang? Ayat ini diturunkan untuk mencela orang kafir tentang perbuatan mereka yang hanya ikut membabi buta tentang agama nenek moyang mereka. Dan Allah menegur orang kafir bahawa ajaran nenek moyang mereka itu adalah ajaran syaitan, sedangkan syaitan hanya menunjuk jalan ke neraka. Kesimpulannya, dalil ini benar-benar melarang untuk bertaklid dengan sesuatu ajaran tanpa mengkaji terlebih dahulu ajaran tersebut. Seterusnya, metodologi yang kedua iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Dalam surah Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ayat ini diturunkan untuk menggalakkan manusia mengkaji ciptaan Allah dan berfikir akal di mana semua benda seperti awan, pokok dan lain-lain bergerak dengan kehendaknya. Kesimpulannya, dalil ini menyuruh manusia menggunakan akal dan mata untuk mengkaji akidah yang benar dan tepat. Dalil yang kedua yang saya ambil daripada surah Ar-Rum ayat 21.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Ayat ini diturunkan kepada orang kafir untuk mengembara di seluruh dunia untuk melihat kaum-kaum yang telah dibinasakan seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan lain-lain. Hal ini supaya mereka insaf dan kembali kepada Allah. Kesimpulannya, kita haruslah berjalan di bumi Allah dan melihat azab yang diturunkan kepada orang kafir supaya iman mereka bertambah. Selain itu, kita pergi ke metodologi yang ketiga iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل qatalahumullah anna yufakun. Maksudnya, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair ialah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu. Semoga Allah binasakan mereka. Kemudian ayat tersebut telah diisbatkan dengan kebatilannya melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Maksudnya, demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Padahal, tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman bahawa ia mempunyai anak. Dalil ini menyatakan kebatilan dan kejahilan orang kafir yang mengatakan Allah mempunyai anak sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dalil yang kedua ialah orang Yahudi menyangka bahawa mereka akan dibakar di dalam neraka pada waktu-waktu yang tertentu saja. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Maksudnya, dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Kemudian, ayat tersebut telah disebutkan kebatilannya melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maksudnya, apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi, dalil ini telah menyatakan tentang orang-orang yang telah berbuat kesalahan, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita pergi ke metodologi yang terakhir iaitu membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Dalam surah Al-Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Allah menceritakan tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Dan Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatanku kepadanya. Surah Az-Zumar ayat 14. Ini mengatakan bahawa kita mestilah taat kepada Allah kerana dialah Tuhan yang Maha Esa. Kita pergi ke dalil yang kedua iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang merupakan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dalam firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kemudian ayat tersebut telah diisbatkan melalui firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maksudnya, Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Furqan iaitu Al-Quran kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dalil ini menyatakan tentang kebenaran Al-Quran yang telah diturunkan kepada umat Islam untuk mengkaji dan membuat dan Al-Quran merupakan tempat manusia untuk mencari-cari ilmu. Kita masuk pula kepada sejarah pemikiran akidah. Sejarah pemikiran akidah ni ada banyak sangat-sangat sebab dia daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman Bani Umayyah dan seterusnya dia berlanjut-lanjut-lanjutan sehinggalah sekarang. Jadi mari kita saksikan apa yang saya akan kongsikan pada sebentar lagi. Pada zaman Rasulullah, umat Islam menerima terus ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tanpa persoalan dan akan bertanya kepada Rasulullah sekiranya ada persoalan. Kepercayaan umat Islam zaman Nabi sangat kukuh dan tak ada sebarang masalah serta perselisihan daripada para sahabat kerana mereka dapat merujuk terus kepada Nabi. Manakala pada era pertama iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab, zaman Abu Bakar banyak ditumpukan kepada mereka memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat serta memerangi kemunculan Nabi palsu. Pada masa tu ramai orang yang menyatakan yang mereka tu adalah Nabi padahal Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Dan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, pada masa itu sibuk memperluaskan penyebaran dakwah Islam ke seluruh semenanjung Arab. Manakala pada era yang kedua iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali Abi Talib, pada zaman Sayyidina Uthman, pada masa itu berlakunya pergolakan politik dan akhirnya mengakibatkan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Dan pada zaman Sayyidina Ali ni berlaku perpecahan umat Islam sehingga berlaku peperangan Siffin dan Majlis Tahkim. Dan pada masa itu umat Islam berpecah kepada 3 golongan iaitu pengikut Ali, iaitu Syiah, Muawiyah dan Khawarij. Dan pada zaman Bani Umayyah ini isu akidah berleluasa ekoran daripada era kedua iaitu era zaman pemerintahan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Perdebatan akidah seperti Qada dan Qadar, Syiah, Khawarij, berlaku perang Karbala antara Husain dan Yazid. Kemenangan berpihak kepada Yazid. Kesannya muncul fahaman seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan ada yang terlalu melampau dalam fahaman lain-lain akibat ketaksuban dan ketidakpuasan hati serta faktor-faktor lain. Kita pergi kepada fahaman yang pertama iaitu Syiah. Syiah adalah istilah yang diberikan kepada golongan yang fanatik dan terlalu mendewakan Sayyidina Ali dan keturunannya. Syiah ialah salah satu aliran dalam Islam selain daripada Sunni. Secara umum, Syiah mengikuti Islam berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Baitnya kerana menolak hadis yang berlawanan dan kepercayaan mereka. Syiah nampak seperti Islam tapi bukan Islam. Berpura-pura iaitu bertaqiyah, memperjuangkan Islam tapi menyesatkan umat Islam. Kemudian, fahaman tersebut disebabkan dengan kebatilannya melalui firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, iaitu syirik, dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kita pergi ke fahaman yang kedua iaitu Khawarij. Puak Khawarij menghukum kufur orang yang melakukan dosa besar dan mereka itu kekal dalam neraka. Kemudian, fahaman tersebut telah disebabkan kebatilannya melalui firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kita pergi ke fahaman yang ketiga, iaitu Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Puak Jabariyah berpendapat bahawa Allah adalah pencipta segala makhluknya, termasuklah manusia dan perbuatan-perbuatannya. Dan manusia dikatakan tidak mempunyai kehendak dan kebebasan dalam melakukan perbuatannya, sama ada sengaja atau sebaliknya. Ringkasnya, manusia dikatakan dipaksa oleh Allah dalam setiap perbuatan. Kemudian, fahaman tersebut telah diisbatkan kebatilannya melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu samii'un 'alim. Maksudnya, tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran, iaitu Islam, daripada kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percaya kepada Taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian, kita masuk ke fahaman yang keempat, iaitu fahaman Qadariyah. Golongan Qadariyah ni percaya bahawa tidak ada campur tangan Tuhan dalam segala perkara yang dilakukan manusia. Mereka berpandangan bahawa tidak ada sebab untuk mengaitkan perbuatan manusia dengan Tuhan. Ada 3 kepercayaan golongan Qadariyah ini, iaitu yang pertama, manusia mempunyai kemampuan untuk bertindak. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan. Dan yang ketiga, manusia membuat keputusan untuk berbuat baik atau buruk tanpa melibatkan Allah. Kemudian, fahaman tersebut telah diisbatkan kebatilannya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim saradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Maksudnya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mengkehendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung neraka. Jika mereka meminta pertolongan, iaitu minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dan yang terakhir sekali, iaitu fahaman Mu'tazilah, iaitu fahaman yang kelima. Golongan Mu'tazilah mempercayai ada peristiwa Isra' dan Mi'raj atau peristiwa Nabi SAW naik ke langit. Tetapi bagi mereka semua itu berlaku sudut roh sahaja, bukan pada roh dan jisim serentak. Kemudian, fahaman tersebut disebabkan kebatilannya dalam firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kesimpulannya, berdasarkan hujah-hujah tersebut, terdapat berbagai metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah yang benar yang dapat membuktikan bahawa pemerhatian akal terhadap alam nyata itu berpandukan Al-Quran mampu meningkatkan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada perkara tersebut, Islam mengajar umatnya bahawa akal merupakan salah satu anugerah Allah yang tidak ternilai yang perlu digunakan dalam perkara yang bermanfaat. Akal membantu manusia memahami ajaran agama dengan lebih baik. Manusia diberi kebolehan untuk merenung, mempertimbangkan dan memahami wahyu Allah melalui fikiran mereka, serta Islam menggalakkan
Kerana untuk jalan-jalan yang bertanya, lain itu mencerai-beraikan kamu menuntut dari ilmu. jalan Allah. Akal digunakan Dengan untuk demikian, merenung, itulah Allah menyelidik dan memahami perintahkan dunia kamu serta supaya mencari kamu ilmu yang bertakwa. berguna. Dalil di atas Kesimpulannya, berdasarkan menerangkan hujah-hujah bahawa tersebut, kita terdapat mestilah berbagai teguh dalam metodologi pegangan Al-Quran agama dalam menerapkan Islam akidah yang benar supaya yang kita dapat tidak boleh membuktikan bahawa terpesong pemerhatian kepada akal agama selain terhadap alam daripada nyata itu Islam, kerana berpandukan agama Islam Al-Quran merupakan mampu jalan yang sangat lurus meningkatkan yang telah keimanan Allah manusia berikan terhadap kepada Allah Subhanahu Wa umat Taala. manusia. Kesan daripada perkara tersebut, sekian itu sahaja daripada saya, manusia sebagai yang umat Islam banyak tidak boleh kekurangannya. mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Kerana Sekian Allah itu itu sahaja Maha daripada Esa. saya, manusia Allah yang tidak beranak banyak dan Allah tidak pula kekurangannya. diperanakkan. Dan kasih. sebagai umat Islam yang Sekian memegang itu sahaja daripada saya, teguh kepada manusia ajaran yang akidah banyak Ahlussunnah wal Jamaah, kekurangannya. kita mestilah meningkatkan kefahaman kita dalam mentadabbur Sekian itu ayat-ayat sahaja Al-Quran daripada dan saya, As-Sunnah manusia supaya yang kita dapat banyak menguatkan iman kita kekurangannya. untuk tidak terjerumus ke dalam fahaman-fahaman Sekian yang itu sesat sahaja seperti daripada Qadariyah, saya, Jahmiyah, manusia Mu'tazilah, yang Syiah dan banyak lain-lain. Jadi kekurangannya. sebagai umat Islam kita mestilah menguatkan pegangan agama Sekian kita itu dan sahaja daripada menjauhi saya, perkara-perkara manusia yang banyak perkara-perkara yang boleh kekurangannya. membuatkan kita terjerumus ke arah lembah kesesatan. Sekian itu terima sahaja kasih. daripada saya, manusia